Hai murid-murid, saya Cikgu Subra. Jika murid-murid suka video saya, sila like dan share. Murid-murid juga boleh subscribe YouTube channel Cikgu. Murid-murid, hari ini kita akan meneruskan pelajaran tentang haba. Seperti yang kita tahu, haba merupakan satu bentuk tenaga. Standard pembelajaran yang kita gunakan hari ini ialah yang pertama, membuat kesimpulan suhu bahan meningkat apabila menerima haba dan menurun apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti seperti pemanasan dan penyejukan air. Yang kedua, menyatakan bahan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti seperti memanaskan berbola besi dan gelang, merendam botol yang dipasang belon pada mulutnya ke dalam air panas dan ais, memanas dan menyejukkan air berwarna dalam salur kaca. Baiklah murid-murid, sila lihat susunan radas dalam gambar. Air dipanaskan dengan menggunakan penunuh Bunsen. Semasa pemanasan, air menerima haba. Oleh itu, suhu air semakin meningkat. Sila lihat jadual yang diberikan. Pada masa 2 minit, suhu air adalah 40 darjah Celsius. Pada minit yang keempat, suhunya menjadi 75 Celsius. Dan pada minit ke-6, suhunya menjadi 100. Di sini, dengan jelas kita boleh lihat, semakin air menerima haba, suhunya semakin meningkat. Apabila air menerima haba, dia akan menjadi semakin panas. Gambar ini pula menunjukkan susunan radas untuk membuktikan bahawa air yang kehilangan haba akan mengalami penurunan suhu, iaitu menjadi semakin sejuk. Jika murid-murid lihat jadual ini, pada minit kedua, suhunya adalah 10 darjah Celsius. Pada minit keempat pula, suhunya menjadi kosong. Dan pada minit ke-6, suhunya masih kosong. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa air di dalam bikar semakin kehilangan haba. Oleh itu, air itu menjadi sejuk. Untuk info murid-murid, terdapat negara yang menggunakan Fahrenheit sebagai unit piawai bagi mengukur suhu. Contohnya, negara Amerika Syarikat menggunakan Fahrenheit sebagai unit piawai bagi suhu. Tetapi di Malaysia, kita menggunakan unit Celsius. Kita akan teruskan dengan contoh lain. Murid-murid, sila lihat gambar. Apakah yang akan berlaku kepada sudu di dalam kopi panas itu? Boleh tak cuba murid-murid jawab? Sudu di dalam kopi menjadi panas kerana ia menerima haba. Seperti yang kita bincang tadi, objek yang menerima haba akan dipanas. Yang ini pula situasi yang lain. Apakah yang akan berlaku kepada sudu yang diletakkan bersama ais? Sudu menjadi sejuk kerana ia kehilangan haba. Apa-apa objek yang kehilangan haba akan menjadi sejuk. Murid-murid, marilah kita cuba jawab soalan ini. Rosma memegang
cawan yang panas dan semakin lama semakin dia merasa tangannya panas. Mengapakah berlaku sedemikian? Tangan Rosma lebih sejuk dari cawan, maka haba dari cawan akan mengalir ke tangan Rosma. Tangan Rosma menerima haba. Objek yang menerima haba akan menjadi lebih panas. Ini yang kita bincang pada awal pelajaran tadi. Dalam situasi yang lain, Kawin memegang cawan yang penuh dengan ais batu. Semakin lama, semakin dia merasa tangannya menjadi sejuk. Mengapakah berlaku sedemikian? Murid-murid boleh gunakan konsep kehilangan haba. Dapat tak murid-murid jawab soalan ni? Baiklah, tangan Kawin semakin hilang haba. Oleh itu, tangannya semakin sejuk. Objek yang kehilangan haba akan semakin menjadi sejuk. Murid-murid, kita imbas kembali apa yang kita belajar dari tadi. Objek yang menerima haba akan menjadi panas dan suhunya meningkat. Manakala objek yang kehilangan haba akan menjadi sejuk dan suhunya pula menurun. Murid-murid, sekarang kita akan melihat pengembangan bahan disebabkan oleh haba. Haba menyebabkan bahan mengembang. Pernah tak murid-murid alami situasi ini? Kebiasaannya, kita akan mengalami situasi ini dengan botol jam. Bagaimanakah masalah ini boleh diatasi? Kita ada dua cara. Yang pertama, kita rendamkan penutup botol itu dalam air panas. Ataupun, kita menggunakan mesin pengering rambut untuk memanaskan penutup botol. Dalam kedua-dua penyelesaian ini, penutup botol itu akan menjadi kembang. Jika penutup botol kembang, maka senanglah kita nak buka botol tu. Kehilangan haba menyebabkan bahan mengecut. Gambar menunjukkan satu situasi di mana dua biji gelas terlekat. Mengapakah berlaku sedemikian? Dan apakah cara terbaik untuk pisahkan gelas-gelas tersebut? Murid-murid pernah tak lihat keadaan begini? Dan murid-murid boleh jelaskan tak mengapakah berlaku sedemikian? Gelas-gelas ini terlekat disebabkan oleh pengecutan. Gelas di bawah itu sebenarnya telah mengecut disebabkan oleh kehilangan haba. Jadi, bagaimanakah kita boleh pisahkan gelas-gelas tersebut? Gelas tersebut mengecut disebabkan sejuk. Jika direndam dalam air panas, maka akan terpisah. Apabila kita rendamkan gelas tersebut dalam air panas itu akan membuatkan gelas mengembang. Oleh itu, kita boleh pisahkan kedua-dua gelas. Berbola besi dengan gelang besi. Pernah tak murid-murid melihat bahan ini? Jika berbola besi dipanaskan, maka ianya tidak boleh melepasi gelang besi. Kerana berbola besi tersebut mengembang. Pada masa yang sama, jika gelang besi disejukkan, berbola besi tidak boleh melepasinya juga kerana gelang besi mengecut kerana sejuk. Ini menunjukkan bahan yang dipanaskan akan mengembang dan bahan yang disejukkan ataupun kehilangan haba akan mengecut. Murid-murid, gambar-gambar di bawah menunjukkan eksperimen untuk menyiasat kesan haba terhadap udara. Murid-murid boleh menjalankan eksperimen ini di rumah. Tetapi, sila buat eksperimen dengan pengawasan orang dewasa kerana eksperimen ini melibatkan air panas.
Yang pertama, murid-murid memasukkan belon ke dalam mulut botol kaca. Selepas tu, sila letakkan botol di dalam mangkuk. Isikan mangkuk dengan air panas. Sekarang, tunggu kesannya ke atas belon. Seperti di dalam gambar, murid-murid boleh melihat belon itu semakin mengembang. Ini adalah kerana udara di dalam botol mengembang disebabkan haba. Selepas belon mengembang, keluarkan botol tersebut dari mangkuk. Sekarang, buang air panas itu dengan berhati-hati. Selepas itu, isikan semula mangkuk itu dengan ais. Cuba murid-murid letakkan semula botol tersebut. Perhatikan apa yang berlaku kepada belon. Kita boleh melihat belon itu semakin kendur. Mengapa? Belon tersebut mengecut kerana udara di dalam botol mengecut disebabkan kehilangan haba. Info: haba menyebabkan udara mengambang. Konsep ini digunakan untuk menerbangkan belon udara panas dan tanglung. Pernah tak murid-murid melihat tanglung seperti ini? Di tengah-tengah tanglung terdapat nyalaan api. Nyalaan api akan memanaskan udara di dalam tanglung. Lalu, udara di dalamnya mengembang. Ini yang menyebabkan tanglung tersebut terbang. Konsep yang sama digunakan dalam belon udara panas. Haba akan ditambah dan dikurangkan untuk mengawal ketinggiannya. Jika mereka hendak udara belon panas terbang tinggi, mereka akan menambah haba dengan meninggikan api. Untuk menurun, mereka akan mengurangkan haba. Di sini, kita boleh melihat bahawa udara akan mengembang dan mengecut disebabkan oleh haba. Sila lihat eksperimen di bawah. Eksperimen di bawah menunjukkan pengecutan dan pengembangan cecair disebabkan oleh haba. Kelalang tersebut diisikan dengan air berwarna. Pada asalnya, kelalang tersebut diletakkan dalam air sejuk. Maka, paras air dalam tiub dalam keadaan rendah. Setelah ianya dipindahkan kepada air panas, paras air meningkat. Ini menunjukkan bahawa cecair akan mengembang disebabkan oleh haba. Apabila cecair menerima haba, ianya akan mengembang. Info: merkuri digunakan dalam termometer kerana ia mempunyai takat didih yang tinggi dan takat beku yang rendah. Ia juga mengembang dengan seragam. Baiklah murid-murid, mari kita cuba jawab soalan-soalan ini sebagai penilaian. Suhu ialah ukuran sesuatu bahan. Boleh tak murid-murid jawab soalan ni? Suhu ialah ukuran kepanasan sesuatu bahan. Tahniah bagi murid-murid yang berjaya jawab soalan ini. Yang kedua, unit piawai bagi suhu ialah Celsius dan juga Fahrenheit. Tapi di Malaysia, kita gunakan Celsius. Selain daripada Celsius, suhu juga boleh diukur dengan unit. Selain Celsius, suhu juga boleh diukur dengan unit Fahrenheit. Yang keempat, tangan yang memegang gelas dengan air panas semakin panas kerana tangan yang memegang gelas dengan air panas semakin panas kerana tangan. Boleh tak jawab soalan ni?
Menerima haba. Tangan yang menerima haba akan menjadi semakin panas. Soalan 5. Ais yang diletakkan atas meja mencair kerana ais tersebut. Saya ulang. Ais yang diletakkan atas meja mencair kerana ais tersebut menerima haba. Soalan 6. Berbola yang dipanaskan tidak dapat melalui gelang kerana berbola tersebut. Ulang. Berbola yang dipanaskan tidak dapat melalui gelang kerana berbola tersebut mengembang. Yang ketujuh, merkuri digunakan sebagai kandungan dalam termometer kerana ianya mudah. Merkuri digunakan sebagai kandungan dalam termometer kerana ianya mudah mengembang. Tahniah bagi murid-murid yang dapat menjawab semua soalan. Murid-murid, ini adalah permainan papan ataupun board game yang direka oleh cikgu sendiri. Jika murid-murid ada kesempatan, silalah layari link ini dan murid-murid boleh bermain permainan ini. Murid-murid juga boleh menjawab soalan-soalan kuis jika murid-murid menggunakan link ini. Untuk mendapatkan maklumat tambahan, murid-murid boleh menggunakan dua-dua link ini. Link ini didirect untuk YouTube. Dalam video itu terdapat banyak informasi tentang apa yang kita dah belajar hari ini. Saya harap murid-murid faham apa yang kita belajar hari ini. Murid-murid boleh menggunakan link-link yang diberikan oleh saya untuk menjawab kuis, bermain dan mengumpulkan maklumat tambahan tentang tajuk haba. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.